A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi malam ini tajuk yang itu berkenaan hidup seseorang hamba Allah itu di atas dasar yang sebenar. Lagu mana hidup di atas dasar yang sebenar? Yaitu pada akhir-akhir zaman ini huhaga timbul bermasalah, berbagai-bagai masalah yang saya jumpa tak kira di Cawak Nara, Taning Jalan. Jadi kebetulan saya duk tengok tu masjid dia tutup. Tetapi kenapakah sewen dan bangunan biksi dan semua telaknak tu adalah dibuka buat perhimpunan? Ni gapo kau tujuan hidup yang sebenar ni? Takut kok Covid. Mana kata kita takut kok Covid, sekadar kita takut kok Covid lah. Mana kata kita akidah kita punah. Akidah ni adalah pegangan kita di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Apabila akidah kita punah, maka kita ba'idun minallah. Kita jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak buat lagu mana, nak ukar masalah lagu mana di akhir-akhir zaman ni? Huru-hara bermacam-macam. Kadang-kadang kita pergi satu ke masjid, selepas maya takut nak wisale. Kecuali Nabi sebut dalam hadis, iaitu afsus salam. Kita wajib salam, iaitu sesama saudara Islam kita. Tapi sekarang ni takut. Nak tanya sungguh, takut tu gapokah maksud takut? Hakikat sebenar dalam khutbah Jumaat, hok kita duk sembahyang tu email duk baca dah, ittaqullah. Mana kata takut kepada Allah, bukan kata takut kepada benda lain daripada Allah. Habis tu dalam surah Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyerupai sesuatu benda makhluk yang lain. Tak boleh buat bandingnya lah dengan Tuhan tu. Mana kata Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Covid ni untuk apa? Ujian, untuk nak periksa diri seseorang hamba Allah tu, adakah kita insaf, adakah kita fikir bertentang kita sebagai hamba, Allah sebagai agung. Tu untuk apa? Untuk nak kita tu qaribun minallah, hampir diri kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekarang ni kita balik. Takut kok Covid dah. Siapa lupa Allah, akidah kita punah dah. Iman kita punah dah. Apabila iman kita punah, akhirat esok kita mati, kita nak gantung di mana? Cuba kita insaf. Cuba kita tinjau. Cuba kita fikir. Wahai muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Sekarang dia kita sebut kata nyakit Covid ni, kada setengah tepat tu lari ni sesama saudara Islam kita. Kita kena tahu kata sekarang ni akhir zaman ni orang Yahudi nak meruntuhkan agama kita. Berbagai-bagai macam bentuk nak meruntuhkan agama kita. Masjid dia kata, kecuali masjid ni adalah Baitullah, iaitu rumah Allah, rumah Tuhan, untuk kita lihat budullah, untuk kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu rumah Tuhan. Jikalau kita fikir dengan hati fikrah, dengan hati yang ikhlas sungguh, jikalau dalam masjid tutup masjid tak semaya, hari Jumaat adalah hari orang panggil penghulu bagi hari. Hari itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala lontarkan Nabi Adam turun daripada langit, dan hari itulah hari timur, iaitu berlaku hari kiamat. Maka apabila manusia jauh daripada masjid, mana kata tak lama lagi kita akan tepuh hari kiamat, insya-Allah. Sebab apa? Sebab di dalam masjid sekarang ni adalah kosong, tak ada orang semaya, kecuali dalam masjid ada sejadah. Tu selain daripada sejadah, ada tempat baca tabah. Lepas tu jikalau masjid kosong, tak ada orang semaya,
Siapa nak sembahyang? Siapa nak sujud kepada Allah? Siapa nak iaitu nak tawajuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Habis kita pun fikir berlaku fak kita. Pemuda-pemudi. Tu. Habis kata pemuda harapan bangsa pemudi tian negara. Tu. Cuba kita tinjau. Kadang-kadang setengah Allah Rabbi gi tempat mana-mana saya gi di Petaning, saya gi di Jala, saya gi di Nara. Apabila pak jumpa seseorang hamba Allah sama-sama Islam ni, nak salah ni takut. Kecuali salah ni adalah orang panggil hubung silaturahim. Nak kita kemah lagi di segi agama kita. Tetapi takut kepada nyakit ni kita fikir dengan kaji, dengan tasawuf. Kita ngaji ke tak? Kita tasawuf. Akidah kita punah lah. Kita takut kepada nyakit. Mana kata nyakit ni mari mana? Kita nak kaji tu baik. Nyakit ni mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan sekadar nak uji lagu tu. Tapi kita punah dah. Merosak dah akidah kita. Akidah dalam. Tahu kata takut. Benda takut tu kita takut daripada Allah. Sebab Tuhan lah yang menjadi nyakit tu. Kita kena wipeh. Sekarang ni. Setengah orang kata setengah kena jaga. Memang kena jaga. Sebab dah bukan sekadar ni dah. Kebersihan kita ni Nabi kata an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu setengah daripada iman. Mana kata kebersihan hak kita duk buat sekarang ni, pakaian kita, anggota kita kena bersih. Tu mana kata kita jaga. Ni penyakit pun supa. Nyakit turun mari siapa? Huru-hara habis. Sama-sama Islam berbalok. Sama-sama Islam berbantah. Iaitu tidak menegur sama satu sama lain. Kadang-kadang kita ni termasuk golongan orang panggil asyayatin. Iaitu syaitan. Tu. Ni adalah orang panggil mutlamak yang besar. Cuba kita tinjau. Cuba kita fikir. Hamba-hamba yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau masjid kosong, masjid tak ada orang semaya, hok saya bimbang sekali, ning akhir-akhir zaman saya takut saya. Sekarang ni gapo hok dok berlaku? Bombing di tempat-tempat seluruh dunia ni bergepar, pending wide, bergepar, iaitu rutuh kau tu, tsunami kau tu, mari kau ni. Saya fikir takut Allah Subhanahu Taala menjadikan satu as-samad, iaitu langit rutuh, maka kehancuran besarlah kita. Hak tu takut sekali. Kalau kita tak semaya, kita tak pakat iaitu satu daripada umat wahidah, tu bertalian kita hablum minan nas, maka tempat masjid kita akan kosong. Cuba kita tinjau di nak tu gamar. Di masjid kurang, tak ada orang, takut nak semaya. Takut apa nak sujud kepada Allah. Kita duduk masjid tu adalah masjid yang selamat. Cuba kita tinjau, cuba kita fikir satu negeri iaitu negeri Indonesia. Masa berlaku tsunami tahun 2013 iaitu di Aceh. Habis tu sapu bombing untuk jauh daripada maksiat. Tapi gapo nama yang Allah Subhanahu Taala tak sapu, iaitu sebuah masjid di tepi laut. Tu mana kata masjid ni adalah tempat berkat, iaitu Baitullah, iaitu rumah Tuhan yang paling afdal, yang paling kebaikan. Orang duduk dalam itulah orang yang jauh daripada segala wabak-wabak penyakit. Tu. Habis kita kena fikir sekarang ni, huru-hara habis. Sebab apa huru-hara? Cuba tengok. Seluruh dunia lah ni, siapa di Mekah? Mekah kali tu adalah sultan tu. Raja Mekah Raja Mekah sekarang adalah jahiliah. Dia masuk dengan rombongan Syahra Amerika. Tu. Habis tu apabila mati seseorang raja yang bernama Raja Abdul Rahman, maka lepas pada Raja Abdul Rahman dalam kitab goyak, dalam Quran goyak tak akan ada dah. Raja pemerintah tak akan ada. Hak tu akan turun Imam Mahdi daripada langit. Menjadikan sebagai punam, menjadi sebagai pemerintah agama, pemerintah rakyat. Tu. Hak saya duk bimbang sekali, hak saya duk takut. Gi setengah tempat masjid kadang-kadang sunyi, tak semaya. Kalau kita tak semaya, Tuhan kaji dah, Tuhan perintah. Kalau tak semaya, tak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sejak jadi kosong, gapo pedah dia? Tuhan akan berlaku lah satu berlaku, iaitu kiamat yang besar. Tu hak tu kita takut tu.
Kita hidup, orang panggil permainan. Hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni adalah permainan. Permainan ibarat kata supaya goyah kulit. Hari-hari dah kita buat gapo? Hari start daripada pagi makan nasi, lepas makan nasi pusing lagi makan teo, lepas makan teo pusing lagi buat kerja, lepas buat kerja makan ibarat kata makan hari ni telek tubik sebagai tahai. Makan telek tubik sebagai tahai. Tu anggota manusia. Tapi kita takut, kita tidak yakin kepada Allah. Kita tidak termasuk dengan iman hakul yakin. Apabila kita tidak beriman dengan hakul yakin, maka kita runtuhlah agama kita. Kita runtuhlah akidah kita, pegangan kita tu. Habis tu kita kena pegang kejap iman kita. Saya seru kepada umat Islam. Ni adalah bukan kata saya ngajar malam ni, saya bukan seorang ustaz, tapi adalah perasaan hati saya. Tu, saya nak royak cerita sikit. Saya pergi di petani maring tu, ada seorang hamba Allah. Dia ada bertentangan. Siapa kita nak wi saleh, tak seti masalah. Allahu Akbar. Kecuali saleh kita wi tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gapo nama arti dia kita wi saleh tu. Sekolah kita wi saleh kok demo tu, Assalamualaikum, selamat sejahtera atasmu. Kita minta doa, wi selamat. Assalamualaikum warahmatullah. Dan Tuhan akan wi rahmat kepada orang yang kita wi saleh. Wa barakatuh. Dan berkat di atas orang wi saleh. Tu arti saleh. Tapi kita tahu ke tak? Tu. Jadi masa sekarang ni jadi huhara dah. Dunia akhir ni akan huhara. Nabi kata akan tubik. Tubik apa? Orang panggil fitnah hidup dan fitnah mati. Hok tu hok takut. Cuba kita tinjau. Kita tahu. Saya tahu. Di atas dasar nyakit yang Allah Subhanahu taala turun ni adalah penyakit taun ni, penyakit COVID ni, siapa-siapa takut. Takut we ada tahap. Takut we ada cupcake. Bukan kata takut siapa ba'idun minallah. Jauh dia kita daripada Allah Subhanahu taala. Jikalau kita jauh di kita daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita nak serga Tuhan tu lah ke mana? Tuhan tak akan bui lah. Ganjaran pahala kita tak ada lah kalau kita jauh daripada Tuhan tak. Sebab kita kena tahu anggota kita, dalam semua anggota kita ada 360 anggota kita tulis. Bercampur dengan sendi semua 360. Maka anggota ni lah malaikat rahmat duk jaga kikane. Kita pergi mana-mana malaikat jaga. Tuhan turun dah. Satu wahyu iaitu malaikat kikane ni. Malaikat rahmat jaga. Apabila malaikat jaga, Tuhan duk sama dengan kita semua. Habis tu saya nak pesan sikit. Kita ni sebagai umat Islam, jikalau kita takut sungguh, kita amallah dengan senjata-senjata mukmin. Gapo nama senjata mukmin? Amal dengan doa, amal dengan zikir, amal dengan tahmid, amal dengan tasbih, amal dengan baca Quran dan amal dengan semaya cukup. Tu. Gapo nama? Jikalau kita baca subhanallah, maha suci Allah, maka apabila kita duduk di pada masa esok, duduk atas neraca, kena ke duduk neraca tu. Neraca ni ibarat kata timai kilo. Timai kilo 2 belah. Supaya orang duduk timai kilo kerat yang dulu tu. Dia tak kayu tengah, lepas tu timai kerat lek tu lek ni. Tu. Mana kata apabila kita amal dengan subhanallah, maha suci Allah, maka Tuhan bui kita tu penuh pahala kita tu. Ibarat kata kita ambil bombing, sebutir bombing, diletak lek kiri, ambil amalan kita baca subhanallah dan alhamdulillah, puji bagi Allah ni, letak berat, iaitu kalimah-kalimah Allah lagi pada bombing sebutir ni. Kita kena wipah. Habis tu kita kena banyak selawat. Jangan duk jangan duk kupik hal selawat ni. Kita selawat atas Nabi ni sufaat banyak sekali. Gapo nama tak sufaat? Kita selawat atas Nabi ni. Cuba kita buat 1000 kali lepas semaya subuh. Pandai sangat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu kita selawat. Sebab gapo kita kena selawat pada Nabi? Sebab kita nak, iaitu kita nak Nabi tu kasih kepada kita.
Nabi tu ingat kepada kita. Sebab Nabi ni adalah Habibullah, kekasihan Allah. Tu. Kalau kita tak selawat atas Nabi, tak usah angin lah kata mung tu. Nak masuk surga. Tak usah angin lah kata mung jalan titik siratal mustaqim dengan selamat. Tak usah angin lah kata mung duk tati mekelo isak, Nabi nak akan tolong. Sebab Nabi tolong, supaak ni tolong. Bahasa Arab supaak. Kalau mung nak Nabi tolong akhirat isak, bangkit isak di pada masa isak, mung tahu tak? Mung kena selawat di atas Nabi tu banyak sekali. Tu. Kita selawat ni adalah apabila kita nak mati isak tu hewi ganjare kita. Gambare kita tu syurga. Tu hewi nampak masa kita nak mati tu. Tu besar selawat atas Nabi ni. Sebab Nabi ni adalah Nabi orang yang maksum. Nabi ni, kisah Nabi ni belah. Sebelum dia nak meninggal dunia di atas ribu Aisyah, dia ni kesayangnya bining dia tu, dia tak luar bining. Sahabat dia tak cara, bining dia tak cara. Tapi so dia bisik dengan Siti Aisyah, ummati, 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 umatku, umatku, umat. Maka kata Nabi tu saya kepada umat. Tapi kita ni jauh daripada Nabi. Tu. Sebab di pada masa esok ni dah, orang yang boleh bawa bendera hijab, bendera daripada kain syurga, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi semua ribu-ribu Nabi. Tapi Nabi yang maksum yang kita kenal 25 orang itu, selain daripada Nabi Muhammad, Nabi lain tak boleh nak tolong. Kau Nabi ada, minta pertolongan pada Nabi ada. Hei Nabi ada, tolonglah aku. Maka Nabi ada jawab, aku tak boleh tolong. Sebab aku pun salah silap dosa dengan Allah Subhanahu Taala. Dosa apa? Aku makan wakludi, hok setan tipu tu. Tak boleh nak tolong juga. Gi kepada Nabi Musa tak boleh nak tolong juga. Gi kepada Nabi Nuh tak boleh nak tolong juga. Tapi Nabi yang paling hebat masa tu, yang pegang bendera la ilaha illallah, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pegang bendera. Nabi kita ni dah sia kepada umat. Siapa Nabi gi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, nak kira hisap banget-banget. Sebab masa tu manusia ni berkelekabut dah. Tak kenal dah mung kuku dah, kelanya bogeh habis dah. Tak ada sifat kemaluan. Tu hebueh habis dah. Tu ada bermacam-macam lah. Ada bermacam muka babi, ada bermacam muka hening, ada bermacam jalan kaki atas, kepala bawah. Ada bermacam-macam daripada masa esok. Tetapi orang yang selawat di atas Nabi banyak ni adalah ada nur, cahaya keimannya di atas dahi itu. Hak tu hak Nabi cek masa tu. Habis Nabi kita ni siapa tiok, siapa doa kepada umat, nawi umat dia selamat. Tapi kita ni sebagai hamba Allah, akhir-akhir zaman tu uji dengan nyakit COVID ni, COVID-19 ni. COVID-19 ni hakikat sebenar ni, Tuhan suruh buat 19 perkara. Yang pertama suruh semaya zuhur. Yang kedua asar 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, ngorek 3, isya 4, subuh 2, tahajud 2. Capo jadi 19. Itulah yang dinamakan COVID-19. Tapi kita ni ba'idu minallah, jauh daripada perkara ni. Hak itulah kesilap pepeh kita tu. Kita jangan duk takut kok COVID. Walaupun dasar kita hati kita aku takut COVID, takut jakit. Cuba kita fikir, sebelum COVID nak turun di atas muka bumi Allah, Tuhan nak sapu maksiat. Sebelum nu Tuhan tak siap dah. Apabila kita wanak 3 perkara yang bersama kita sebagai insan, sebagai hamba Allah, sebagai manusia. Yang pertama Tuhan raya rezeki. Tuhan bui. Yang kedua temuan. Yang ketiga ajar. Ajar ni lah kita mati sampai gapo-gapo. Tu Tuhan tak siap dah. Tak nanti mari dia penyakit COVID ni. Ni kita takut. Takut COVID siapa tinggal Allah. Siapa lupa kepada Allah. Hak tu Tuhan murih sekali. Tu. Habis tu, dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kata lam tanalu birra hatta tunfiqu min tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi alim. Tuhan kata, kamu tidak akan mencapai matlamat kebajikan
sebelum kamu perbuatan kamu kebaikan tu, iaitu Maha Tuhan tu Maha mengetahui, tahu. Benda kau gapo Tuhan tahu. Kita niat lagu mana. Kita kena iman, kita kena kukuh. Sebab kita takut kita mati dalam cabut iman. Sabit tu dalam doa, tiap-tiap doa pandai belaka. Ustaz ko, anak pondok tu pakai ko pandai belaka. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa sunna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Pandai tapi arti tu. Maksud tu kesimpulan iaitu doa ni dipandang dah. Dia kata, "Hei Tuhan kami, apabila aku hidup, mintalah hidup dengan imanku. Kejar imanku. Jangan rosak imanku. Yang kedua, apabila aku mati, matilah serta iman. Jangan duk cabut iman. Orang cabut iman, orang ni termasuk gulung irji'i ilan nar, kembali kepada neraka Allah Subhanahu taala. Hok tu hok takut. Walaupun kita buat jahat banyak tak mana. Ratus-ratus jahat hok lepas dah. Tapi dia kita niat akhir-akhir kat kita nak mati, kita niat untuk nak buat kebaikan, kita semaya sunat taubat, semaya sunat duha, sunat tahajud, kita doa Tuhan siapa mengalir amat tu, insya-Allah Tuhan rahmat, Tuhan Ghafurur Rahim, Tuhan pengampun dan Tuhan iaitu siaplah kita. Tuhan ampun. Benda dosa kita buat banyak dah. Kita tak usah duk kira lepas dah. Kita doa Tuhan, semaya sunat taubat Tuhan. Tu tengok Tuhan ni. Saya kepada hamba Allah. Sebab apa Tuhan buat kita ni? Illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Aku buat ni malaikat nak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati keikhlasan kita. Ikhlas. Habis tu jangan duk takut sekali ni dak. Saya duk tengok huha habis. Nak wisalah dalam masjid, jikalau kita fikir dah panjangnya kita semaya rapak-rapak. Sudah semaya wisale, kita sale. Jikalau kita mati dalam masjid adalah kita mati syahid. Sebab kita mati dalam rumah Allah Subhanahu taala. Kita fikir, jikalau kita jakit covid dalam masjid, kita mati, adalah kita mati syahid. Mati dalam keadaan orang panggil husnul khatimah. Keadaan baik. Bukan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bukan dalam keadaan jahat. Tu habis kita kena kaji lah. Kaji tu baik. Ni takut. Takut kau tu. Takut kau ni. Takut. Buah takut ni. Tuhan suruh ittaqullah, suruh takut kepada Allah, bukan takut kepada nyakit. Nyakit tu mari daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila masa apabila Tuhan buat nyakit, Tuhan akan buat hubat. Tu. Hubat gapo penawar bagi nyakit ni? Iaitu zikrullah. Banyak kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tu. Dah. Saya nak pesan kepada muslimin dan muslimat dah di kampung kuih atau semua kepada pemuda dan pemudi dah. Tak kira tino yate dah. Kita kena boleh insaf dah, fikir dah diri kita ni. Dah. Jangan duk takut ke benda hak Tuhan buat ni, ujian ni adalah butuk sok ni, kita jangan takut. Kita tawakal. Tu sebab setiap satu masalah Tuhan akan suruh kita ni cari congtang untuk buka, untuk cari peluang ke diri kita. Sebab Tuhan satu senjata mukmin bagi orang Islam, tapi dia tak pandai nak ambil. Gapo doa nak jauh daripada balon nyakit covid ni? Bismillahillazi la yadurruhu ma'asmi syai'il ard wala fis sama' wa huwa sabiul alim. Tak kata dengan nama Allah dah antara langit dan bumi. Langit di atas, langit gukuk, antara bumi ni gerak gigi kita tubik gimana Tuhan jaga. Tuhan perintah malaikat rahmat kita ni tu jaga kita. Habis tu kita kena baca, lepas mulai subuh kita kena amal 41 kali. Bismillahillazi la yadurruhu ma'asmihi syai'il ard wala fis sama' wa huwa samiul alim. Baca tu. Ni panah tak amal. Hak tu jadi tak kemah iman kita. Kena kemah ada semangat. Orang panggil semangat Islam. Semangat wahidah. Tu. Baru kita jaya, baru kita selamat. Saya sendiri saya nak goyak. Hak dia kata penyakit taun covid, bukan kata tak takut. Tapi apabila kita takut ke benda ni, makna kata kita tak yakin kepada Allah Subhanahu taala. Habis dalam kitab tasawuf, kita jangan duk punah akidah. Akidah kita ni paling penting. Kalau kita punah pegangan kita dengan Allah, maka kita tak usah angin lah kata nak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nak masuk surga Tuhan tu ada syarat juga. Tu supaya kita mengaji. Kita mengaji start daripada modern, mosam, nak naik mosi tu, kita kena faisal pula. Untuk nak masuk sai pula. Sai week ke,
Saya sin ke? Tu ibarat kata surga Allah pula gitu juga. Ya ada syarat. Jikalau amalan kita, pahala kita banyak, kita akan syurga. Jikalau amalan kita bergonyeh, tidak kukuh, amalan kita tidak tawajuk kepada Allah, amalan kita kurang, maka kembali kepada neraka. Tu buat dua perkara berlaku. Kita tengok, telinga dua, lubang hidung dua, kaki dua, tangan dua, mulut dua, atas bawah. Apa tu buat gugu. Tu adalah Tuhan nak kita mikir antara kebaikan dan kejahatan. Tu lah. Tu. Saya nak suruh kepada muslimin dan muslimat dah. Saya bukan baba, saya bukan seorang guru. Saya adalah hamba Allah yang sentiasa ya. Orang panggil hamba Allah biasa. Dah. Jadi malam ni saya mai suruh ni sebab saya biasa jumpa mari saya ngajari taning ni, kadang-kadang nak wisalah tak jawab salah. Allahu akbar. Kecuali salah tu adalah wajib. Salah ni sunat. Orang jawab salah tu wajib. Jikalau dia tak jawab salah, dia dosa. Kita sunat ya. Sampai tahap tu. Nak wisalah, nak jawab salah, absus salah, Nabi kata. Tapi takut. Kita kira lah, kita duduklah sejid. Takut apa? Jikalau matilah sejid, mati sahih. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita nak ke tak? Tu kita kena fikir. InsyaAllah. Tu dah. Kita kena pakat-pakat fikir. Dah. Ni adalah, ni orang panggil prene orang Yahudi. Cuba tengok katuk kapung kok tu. Katuk kapung kok ni. Katuk kapung. Kesusahan mai pia. Mari kita. Kita siapa tak boleh nak buat amal ibadat. Setengah-tengah berita tu mari daripada mana-mana tak tahulah. Kadang-kadang kata markah jalan ni lekat gatuk-gatuk orang. Kecuali markah jalan ni tempat ulama, tempat ngaji Quran, tempat orang cari ilmu-ilmu agama. Tu. Kadang-kadang Tuhan uji ya. Tapi kita ni sungguh dah. Nak tahu kata kita sebagai hamba Allah, jikalau kita tak wajib kepada Allah, bersungguh-sungguh dengan agama, maka Tuhan tak akan lepas. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Habis tu Tuhan berjanji sumpah dengan wal asri, innal insana lafi khus. Tuhan bersumpah dengan waktu. Tuhan kata jikalau kita guna waktu tu, orang tu tak akan rugi dunia dan akhirat. Tu. Dengan ini dah. Ada suruh kali lagi kepada pemuda dan pemudi di Kapuk Kuih dan serata umat Islam di atas dunia ni, kita duk tupai ni, di atas bumi ni, jangan kita tupai bumi siapa bumi duk supah kita. Tetapi kita tupai bumi ni untuk menjadi manfaat bagi diri kita dunia dan akhirat. Jangan kita tupai langit yang Allah Subhanahu taala hukuk sebagai hukuk ni, kita tupai hujan mari turun untuk tumbuh dah. Iaitu kita tanam tumbuh tu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu taala. Kita kena banyak syukur kepada Allah. Kita kena banyak sabar kepada Allah. Dulu ngajar dah. Sabar 3 peringkat. Yang pertama sabar di atas taat. Yang kedua sabar di atas maksiat. Yang ketiga sabar di atas bala. Ni atas bala ni. Tu. Orang boleh sabar di atas bala ni, tahu tak pala dia? Tuhan bui 700 tahun. Mana kata pala kita antara langit dan bumi. Tuhan bui. Allahu Akbar. Besar. Tapi kita tak tahu. Kau duk gaduh huhago. Tu. Habis kat akhir zaman ni, Tuhan goyak kata dalam Quran, satu Quran ni, saya duk kaji, iaitu akhir-akhir zaman ni nak berlaku kiamat ni. Orang tino, apabila nak berlaku pertumpahan hari kiamat, orang tino duk nyusu anak, duk wipat anak tu, kira berlaku kiamat, gonye. Bumi gonye siapa lepak anak kejut. Perasaan. Hak tu wallah alih lagu mana? Kuasa Tuhan tu kerah lagu mana? Kadang-kadang budak halu. Apabila tepuh nak berlaku kiamat ni, siapa tumbuh ubah. Kejut tak kejut. Azab Tuhan ni azab yang besar. Al-Azim. Yang paling besar, yang paling Al-Azim. Azabus syadid. Azab yang pedih. Tu. Pas saya nak pesan sikit. Golongnya jikalau kita termasuk golongnya surga Allah Subhanahu wa taala, orang dia akan untung. Bernikmat-nikmat di dalam surga tu goyak dalam surah Ar-Rahman. Dia dalam surga dia ada sungai, 4 cabai sungai. Sungai susu. Sungai agak. Ada sungai agak kepanggil. Sungai agak ni dia tak mabuk, dia sedap rasa jikalau kita tak makan agak tas dunia, kita boleh kecak sungai agak. Allah Subhanahu wa taala sungai susu yang mengalir bila-bila masa, makan sedap rasa ni tak tahu nak banding dia.
Tetapi jikalau kita jatuh daripada gulungnya ahli neraka, gapo makene dia? Dalam ahli neraka dalam surah Waqiah kita balik baca di, iaitu makene kita dalam ahli neraka ni, iaitu makan nanah yang jadi daripada api, dan makan pokok zaku ni, iaitu pokok duri. Makan telah gapo? Cocok lapo tumbuh hancur jadi mula makan pula kodok seksa lagu tu. Tu habis kita boleh tinjau, kita boleh insaf, kita boleh mikir. Dah, saya sendiri bukan kata malam ni saya mari bayar malam ni untuk nak kesedara umat Islam semua, tapi saya sendiri seru kepada saya, sebab saya bukan orang ngaji tinggi, tapi seru kepada saya diri, saya nak insaf, saya taubat untuk apa? Lillahi ta'ala. Tu dah. Dengan ini dah, ana terima kasih kepada hamba Allah dah untuk kali dengan saya malam ni, iaitu saudara Kaspu, iaitu saudara Muhaimin, iaitu saudara Afnan, dan lagi saudara kita, ada lagi lah 2-3-4 orang ni dah. Iaitu yang pelik rekan pada malam ini. Saya ucap ribuan terima kasih dah. Kita berdoa dulu sebelum nak habis dah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa shunna bil iman wa arkinna jannata ma'al iman. Allahumma ighfir li dhunubi wal walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Allahumma la taqtil lana bi husnil khatimah ولا تقطع علينا بسوء الخاتمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا إننا منا فاغفر لنا ذنوبنا كنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم ارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض واليوم الأرض عليك. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وعلى طاعتك. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعباده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك عزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.